minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Bertemu lagi kita pagi ni, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan habiskan surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 105 sampai 11. 105 sampai 111. Hari ni kiranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni macam rumusan lah. Itulah cantiknya Al-Quran ya. Al-Quran tu dimulakan dengan peringatan-peringatan, lepas tu dengan pengajaran pelbagai lah, hukum hakam dan sebagainya. Ujung tu mesti ada macam penutup dia tu lah. Bahasa Arab panggil apa rumusan-rumusan ni? Ustazah bahasa Arab saya ni, Nurul. Itu Zu. Panggil apa rumusan? Khulasah Khulasah. Betul lah. Mana tangkap sikit-sikit lah. Saya ni alhamdulillah kita ada ramai ustazah bahasa Arab sini. Kurang-kurang boleh tanyalah sikit-sikit. Jadi begitulah cantik Al-Quran. Kalau nak tengok cantik tak cantik Al-Quran tu, bila kita baca tafsir ni kita akan nampak bukan penceritaan lah. Kalam suci Allah tu bagaimana indahnya. Sebab itulah Al-Quran ni diturunkan satu mukjizat pada ketika zaman Rasulullah SAW tu. Antara kehebatan orang pada zaman tu ialah apa? Bahasa. Apa dia? Bahasa, syair. Ahli-ahli syair ni macam artis lah. Artis K-pop lah. Macam itulah kegilaan orang ramai. Macam itulah. Jadi pada masa itu mukjizat Al-Quran ni mengalahkan semua kalam-kalam manusia ni. Semua bahasa-bahasa indah yang manusia boleh ilhamkan dikalahkan dengan Al-Quran. Daripada kalau kita tengok perbahasan orientalis, dia nak mensyarahkan kelemahan bahasa dalam Al-Quran, dia terlupa bahawa Al-Quran itu ibu kepada bahasa Arab, bukan bahasa Arab tu menterjemahkan Al-Quran. Dia orang buat buku tebal-tebal, 80 kesalahan Al-Quran, 100 kesalahan bahasa dalam Al-Quran. Itu bila disyarahkan balik oleh ulama kita, senang je nak rod semua dia, nak lawan semua dia. Ini khulasah dia. Khulasah, insyaAllah kita mudah faham. Besok kita sambung Surah Iman ni. Minggu depan lah. Minggu depan pun akan tertangguh beberapa hari. InsyaAllah kita cari masa kita sambung Al-Kahfi. Al-Kahfi. Semalam kita dah jumpa bab berkenaan dengan 7 mukjizat Nabi. Nabi apa semalam? 7 mukjizat Nabi Musa. Dalam sini dia tulis apa 7 mukjizat tu? Cuba baca Zul. Nota 4/9. Mukjizat 9 mukjizat. 9 mukjizat apa dia? Musad 291 bawah. Nota tu. Nota 483. Yang 9 itu ialah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, banjir besar, laut dan gunung Sinai. Gunung Sinai. Hari ni insyaAllah saya ada jumpa nota dekat page siapa ni saya lupa dah. Tapi carilah kat internet ada ya. Dihimpunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mensyarahkan, bukan mensyarahkan, yang jadi asbab berkenaan dengan macam mana kita tahu ada 9 mukjizat Nabi Allah Musa. Pertamanya tongkat. Tongkat berubah menjadi ular. Ini daripada surah Asy-Syu'ara. Syu'ara. Apa website ni? Aku Muslim. Website ni akumuslim.asia. Carilah. Dia ada tulis tu. Pertamanya, tongkat berubah menjadi ular daripada surah Asy-Syu'ara ayat 32. Maksudnya Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Fa'alqa tak ada baris ni, tak kena baca. Itu Syu'ara ayat 32. Yang keduanya tangan. Tangan tu bermakna apa? Tangannya bersinar putih. Surah Al-Qasas ayat 32. Al-Qasas ayat 32. Tadi Syu'ara 32, ni Al-Qasas 32.
Maksudnya, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, nescaya ia keluar putih, tidak cacat, bukan kerana penyakit. Dan dakaplah kedua tanganmu ke dada bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini seronok ni. Bila kita baca ni, kita semua ada dalil daripada Al-Quran. Ya. Yang ketiga tu, di sini tulis belalang kutu katak, tapi dalam susunan kita ambil dulu bab kemarau dan wabak. Ini Al-A'raf ayat 130. Al-A'raf 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Seterusnya, mukjizat seterusnya dia melenyapkan harta. Melenyapkan harta. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Yunus ayat 88. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Surah Yunus ayat 88. Lepas tu mukjizat Nabi Allah Musa membelah laut. Surah Taha 77 dan 78. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah. Buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Surah Taha 77 dan 78. Ada lagi mukjizat lain mengeluarkan air dari batu. Ini surah Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, ini lepas dah seberang lah. Kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Kalau pergi ziarah di belah Jordan ke, belah sana ke, ada dikatakan inilah telaga-telaga Nabi Musa. Wallahualam. Sungguh, ayat Al-Baqarah ayat 60, sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya dan makan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerosakan. Kita dah baca dulu bagaimana rintitan lepasnya Nabi Allah Musa dan kaum Bani Israel daripada Fir'aun, tapi masih lagi mungkar kaum dia pelbagailah. Wallahualam. Ini bab Al-Baqarah ayat 60. Lepas tu serangan binatang-binatang dan air bertukar menjadi darah. Ini yang kata kutu katak tu semua tu. Ini surah Al-A'raf ayat 133. Al-A'raf 133. Kami pun menghantar kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka. Wallahualam. Sedikit sebanyak dalil kita ambil dalam Quran berkenaan dengan mukjizat Nabi Musa. Mukjizat ni ada dua lah. Bacalah sikit Mukjizat maknawi, mukjizat yang nampak dengan mukjizat hissi, mukjizat yang tak boleh dikesan dengan panca indera. Contohnya bulan terbelah dua. Tak payahlah kita nak tahu kan. Awan memayungi Nabi masa dia berjalan, itu kita tak nampak lah. Tapi mukjizat yang masih ada, yang jelas, mukjizat maknawi contohnya ialah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Wallahualam. Silakan yang ini khulasah kepada surah Al-Isra dengan beberapa ayat akhir itu. Nauzubillah minasyaitonirrajim ayat 105 sampai 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. Terjemahan. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutuskan engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kami turunkan Al-Quran beransur-ansur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap-tahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak beriman sama sahaja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menundukkan wajah lalu bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana sahaja kamu dapat menyeru kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau menguatkan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak memerlukan penolong daripada kehinaan dan agungkanlah dia sebesar-besarnya. Tafsir Jalalain. Disebutkan bahawa Nabi SAW sering mengucapkan kalimah Ya Allah Ya Rahman, artinya wahai Allah, wahai yang Maha Pemurah. Lalu orang-orang yang musyrik berkata, dia melarang kita untuk menyembah dua Tuhan sedangkan dia sendiri menyeru Tuhan lain di sampingnya. Maka turunlah ayat berikut ini. Kuli, katakanlah kepada mereka, Udu'ullah awidu'ur Rahman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Artinya namakanlah dia dengan nama yang mana sahaja di antara kedua-dua nama itu atau serulah dia seumpamanya kamu mengatakan Ya Allah Ya Rahman yang artinya wahai Allah, wahai yang Maha Pemurah. Ayyama, nama yang mana sahaja. Huruf ayyan di sini berfungsi sebagai syarat sebab akibat, sedangkan huruf ma adalah zaidah, tambahan, artinya yang mana sahaja di antara kedua nama itu. Tad'u, yang kamu seru maka ia adalah baik. Makna ini dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Falahu, dia mempunyai zat yang mempunyai kedua nama tersebut. Wala tajhar bisolatika, dan janganlah kamu mengeraskan suara bacaanmu dalam solat sehingga orang-orang musyrik akan mendengar bacaanmu itu jika kamu mengeraskan suaramu. Oleh itu mereka akan mencacimu dan mencaci Al-Quran serta mencaci Allah pula yang telah menurunkannya. Wala tukhafit, dan janganlah pula merendahkannya secara perlahan. Biha, dalam membacanya supaya para sahabatmu dapat mengambil manfaat daripadanya. Wabtaghi, dan carilah baina zalika, di antara suara keras dan suara pelan. Sabila, cara yang pertengahan. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua-dua itu.
Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan bahawa ayat ini turun ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Mekah. Ketika mengimami solat bersama para sahabat, baginda mengeraskan bacaannya, maka apabila orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencaci Al-Quran dan mencaci Tuhan yang menurunkannya serta malaikat yang membawanya. Oleh sebab itu, Allah berfirman kepada Nabi SAW, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat. Maksudnya, janganlah kamu mengeraskan bacaan Al-Quranmu sehingga orang-orang musyrik mencacinya. Dan janganlah pula merendahkannya, iaitu janganlah merendahkan bacaan kepada para sahabatmu sehingga mereka tidak dapat mendengarnya, agar mereka dapat mengambil manfaatnya daripadamu. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua-dua itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Bishr Ja'far bin Iyas. Demikian pula riwayat Ad-Dahaq daripada Ibnu Abbas dengan tambahan, setelah baginda hijrah ke Madinah, gugurlah perintah tersebut sehingga baginda membacanya sebagaimana baginda kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas, dia berkata, pada mulanya ketika Rasulullah mengeraskan bacaan Al-Quran, orang-orang yang meninggalkannya dan tidak mahu mendengarkannya sehingga jika seseorang ingin mendengarkan bacaan Rasulullah SAW ketika solat, dia mendengarkannya dengan sembunyi-sembunyi. Apabila dia melihat bahawa orang-orang musyrik mengetahui dia mendengarkan bacaan Al-Quran, dia langsung pergi kerana khawatir dengan gangguan mereka dan tidak mendengarkan lagi. Tetapi apabila Rasulullah merendahkan bacaannya, maka orang yang hendak mendengarkan tidak dapat mendengarnya sedikit pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu sehingga menyebabkan mereka meninggalkanmu, dan janganlah pula merendahkannya sehingga orang yang berusaha mendengarkan bacaanmu dengan sembunyi-sembunyi daripada kalangan mereka tidak dapat mendengarnya, agar dia kembali mendengarkan sebahagian bacaanmu dan mudah-mudahan bermanfaat baginya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Baik, Alhamdulillah. Berhenti situ sekejap ya. Tafsiran ayat ni panjang lagi. 110 tu macam-macam dalam 110 tu. Katakanlah auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul Allaha wa Rahman tu ayat tu ya. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Kurungan Asmaul Husna. Ya. Dan janganlah engkau menguatkan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya. Satu bab tu berkenaan dengan memuji Allah, zikir memuji Allah dengan antaranya apa dia? Asmaul Husna. Itu satu bab. Satu bab lagi yang berkenaan dengan menguatkan suara, meninggikan suara ataupun merendahkan suara di dalam solat. Tajuk yang penerbit pilih pun merendahkan suara dalam solat. Tapi tak berapa kena sangatlah. Bukanlah itu arahannya nak merendahkan suara dalam solat. Memang ada adab ni, kita bincang sekejap ya. Tapi asbab turun ayat ni ialah ketika kat mana? Mekah ke Madinah? Mekah ke Madinah? Mekah. Mekah. Sebab awal tu dah tulis kan? Allahumma salli ala Muhammad. Bahawa ayat ni turun ketika Rasulullah SAW bersembunyi. Dah nama dah bersembunyi di Mekah. Pada ketika ni Islam tak kuat. Orang yang menurut Islam tu hamba-hamba je, orang lemah-lemah. Jadi orang-orang ni dia takut. Tapi dia nak mencari kebenaran. Dia mencuri-curi dengar. Dia mencuri-curi dengar ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat solat. Turun ayat ni. Itu dah turun juga situ, penerbit dah pilih. Riwayat Ad-Dahaq daripada Ibnu Abbas mengatakan setelah baginda hijrah ke Madinah, gugurlah perintah tersebut sehingga baginda membacanya sebagaimana baginda kehendaki. Itu cerita bab turun ayat ni. Kalau nak ambil pengajaran pula pada ketika kita sekarang, macam mana nak baca Quran ni, nak kuat ke nak slow, tengok beberapa hadis lagi di mana diriwayatkan dalam Ibnu Katsir ada ya. Buka Ibnu Katsir tu. Baikkan daripada Allahumma salli ala Muhammad, Syu'bah menuturkan daripada Ibnu Mas'ud, dan janganlah menjelaskan dan janganlah pula merendahkannya itu dari orang yang memasang kedua telinganya mendengarnya Jarir menceritakan daripada Muhammad bin Sirin. Ia bercerita, aku pernah diberitahu jika Abu Bakar mengerjakan solat lalu membaca Al-Quran, maka ia merendahkan suaranya. Ini sifat Abu Bakar. Dan bahawasanya lawan dia siapa? Umar lah. Umar mengeraskan suaranya. Kemudian dikatakan kepada Abu Bakar,
Mengapa engkau lakukan ini? Abu Bakar menjawab, aku bermunajat kepada Rabbku yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, sedang dia telah mengetahui hajatku. Kan ada arah lain, janganlah kamu berzikir kuat-kuat, menjerit-jerit nak baca doa, tak payah kan? Itu antara adab-adab yang kita kena ambil sampai sekarang lah. Tak payah nak pelaung-pelaung zikir beria, nak berpeluh-peluh ke apa. Tenang je, boleh tenang. Doa itu juga. Tak payah nak keraskan, ya Allah, aku nak. Tak payah. Kita kena merayu, merintih. Itu sifat Abu Bakar. Sifat Abu Bakar. Sebab Abu Bakar kata, dia dah tahu dah hajat. Jadi aku tak payahlah nak jerit, nak kuat-kuat. Contoh, satu bab. Kemudian Umar pula. Umar kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dikatakan kepada Abu Bakar tadi, engkau telah berbuat satu hal yang baik. Kemudian Umar pula berkata, mengapa engkau lakukan hal itu Umar? Umar menjawab, aku mengusir syaitan dan membangunkan orang-orang yang mengantuk. Mungkin dalam masjid tu ada jemaah yang tidur ke apa semua. Jadi Umar dia semayang, dia kuatkan bacaan dia. Satu, Umar kata, Sayyidina Umar kata nak mengusir syaitan. Sifat Umar ni memang syaitan pun takut kan. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah melakukan suatu hal yang baik. Lepas tu turunlah ayat ni. Wala tajhar bi salatika wala takhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula ada dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Dikatakan kepada Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Dan kepada Umar, rendahkan suaramu sedikit lagi. Jadi kita ni carilah jalan tengah, ya, yang sederhana je lah. Gitulah. Macam mana pula kita dalam keadaan solat berjemaah? Jemaah yang angkat suara siapa? Dalam bab solat jemaah, siapa yang angkat suara? Siapa? Siapa yang mengangkatkan suara dalam jemaah? Siapa yang patut mengangkat suara dalam sembahyang jemaah? Sembahyang jahar. Imam. Imam je lah. Imam sahaja. Kita jemaah angkat suara bab apa? Bab rukun-rukun? Qauli. Rukun qauli sahaja. Apa dia rukun qauli? Pertama, Zu? Takbir. Tak dengar? Takbir. Ini pun rukun qauli kan ni. Kena cakap kuat sikit. Tak dengar ke? Takbir. Takbir. Yang kedua, Izan? Baca Fatihah. Al-Fatihah. Ketiga, Liana Muhammad. Saya ikut turutan dalam gambar saya ni. Tahiyat. Tahiyat tu? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Lepas tu, Anissa, Afni. Selawat ke atas Nabi. Selawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Last sekali, Aqilah. Tak sampai kena jihad. Apa? Salam. Oh, nak salam. Salam pertama. Salam pertama. Ada tertinggal tak? Tak ada tak? Itu ya? Tak ada ya? Itu rukun qauli. Itu je. Itu saja. Sekadar mana kita boleh angkat suara ni? Najihah. Kita jemaah. Ada ke soalan untuk awak? Sekadar mana jemaah ni boleh angkat suara? Jawab je, tak ada salah. Apa jumhur ulama sebelah awak beritahu semua ramai-ramai? Setakat mana Najah? Dengar sendiri. Dengar sendiri saja. Ya, betul lah tu. Ya. Kalau Najihah angkat suara kuat sikit, jadi apa? Imam. Jadi apa? Imam. Tak jadi imam lah. Dia tengah jadi jemaah. Macam tiba-tiba jadi imam pula angkat suara kuat. Izan, kalau Najihah angkat suara kuat, takrifan dia apa pula hukum dia? Dia jemaah. Dia angkat suara kuat. Mengganggu. Hukum dia apa? Makruh.
Makruh tu mengganggu sekadar bila Najihah angkat suara 3-4 orang belah kiri kanan dengar. Orang sebelah dengar tak kira lagi. Ya, kita pun Allahu Akbar. Mestilah dengar kan? Orang kiri kanan. Tapi jangan kita Allah, orang ujung sah kiri tu dengar. Ada tak ada masjid jemaah macam ni? Aduh, satu masjid dengar dia kan. Cuma Al-Fatihah dia tak kuat lah. Alhamdulillah lah. Kalau dia kuat dekat Al-Fatihah, saya kira dia imam lah. Jadi kita sekadar untuk telinga kita saja. Jadi hadnya pula untuk membatalkan solat bagaimana? Angkat suara ni. Kalau angkat suara tak betul, batal solat. Kita tahu had dia telinga sendiri kan. Jadi telinga sendiri boleh dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga sendiri dengar. Kalau kita sendiri tak kira. Banyak pandangan mengatakan tak sah solat. Ya? Tak keluar buah putih ya. Al-Fatihah tu tak dengar kan? Itu suara je, nafas ya. Nafas tak jadi ya. Kena dengar telinga kita lah. Gitu je. Mudah je ni. Tapi bila tanya tu dia terkejut lah. Sebab ada jumhur ulama keliling membantu. Najihah. Baik. Itu bab mengangkat suara dalam solat ketika kita sekarang. Sebab turun surah ni berada di Mekah ketika umat Islam lemah. Ya. Ketika umat Islam lemah. Kita tengok juga adab dua sahabat yang besar yang sentiasa menjadi teladan kepada kita bagaimana nak balancekan antara sifat Abu Bakar dengan sifat Umar. Bukan sia-sia Allah buat sifat Abu Bakar dengan sifat Umar. Abu Bakar semaya witir sebelum Isyak, Umar semaya witir bangun pagi. Sebab apa Abu Bakar kata, aku takut aku tertidur tak dan. Padahal Abu Bakar tu. Umar pun gitu, dia kata aku nak akhir. Begitu. Yang ni baca kuat, ni baca slow, yang ni nak hijrah isytihar satu Mekah. Aku nak isytihar ni, siapa nak berpisah dengan anak, siapa nak berpisah dengan isteri dia, jumpa aku kat sini. Tak ada siapa berani kan. Kalau sedekah dia sedekah, dia zahirkan sedekah dia. Abu Bakar sorok sedekah dia. Begitulah. Contoh ni dua. Tapi kata kunci dua-dua ni, ikhlasnya hati dua-dua sahabat ni tak boleh kita lawan. Sebiji kurma yang dia orang sedekah, amalan dia sikit sejoint pun kita tak lawan. Ya? Ada sebabnya Allah bagi contoh dua sahabat yang berbeza ni. Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam. Sambung sikit ya, berkenaan dengan bacaan-bacaan dalam solat. Ya, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW dalam solat Isyak membaca surah At-Tin dan saya tidak mendengar suara yang lebih bagus daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengandungi beberapa pengertian, antaranya yang pertama, antara sunnah bacaan dalam solat Isyak adalah membaca surah-surah pendek seperti surah At-Tin. Yang kedua, dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Hadis Nabawi. Daripada Abu Qatadah, dia mengatakan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah pada 2 rakaat pertama dalam solat zuhur. Kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaannya dan baginda biasa memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Demikian pula baginda melakukan hal itu pada solat asar dan subuh. Baik, alhamdulillah. Pada 2 hadis Al-Bara' dengan Abu Qatadah ni kita dah bincang dulu berkenaan dengan surah-surah yang ada sandaran yang Rasulullah SAW baca dalam solat. Yang kebanyakannya ulama bahagikan kategori surah apa yang Rasulullah banyak baca. Memang dalam solat sunat dia baca panjang-panjang lah. Al-Baqarah, Ali Imran lah apa semua tu. Tapi bila dia menjadi imam, secara amnya ada hadis sahih daripada Imam Muslim tu kata rujukannya ialah surah-surah dipanggil surah-surah mufassal. Siapa ingatnya kita dah bincang dah sebelum ni. Surah Mufassal. Al-Mufassal ni apa? Mufassal ni dia bagi 3. Mufassal yang pendek, sederhana, yang panjang. Ya? Pendek, sederhana, yang panjang. Yang panjang tu dipanggil Al-Tiwal. Al-Tiwal tu panjang. Macam mana? Buruj. Buruj berapa ayat saya lupa dah. Taklah panjang sangat surah Buruj tu kan? 2 muka surat ada. Lebih kurang macam tu lah. Al-Mulk, macam tu lah lebih kurang. Kemudian yang pertengahannya Al-Awsat tu, yang pertengahan macam surah At-Tariq, Al-Bayyinah. Yang pendek-pendeknya Al-Zazalah, At-Tin, yang macam ni. Jadi mufassal. Antara sunnah yang Rasulullah SAW tunjuk ialah biasanya surah yang Rasulullah baca tu
awal sampai habis. Memang sunnahnya begitu. Kita jadi imam, kita baca surah yang kita boleh habiskan. Boleh habiskan. Nama yang pendek-pendek itu tak ada masalah. Ya. Ingat surah-surah dalam solat, rujuk balik perbincangan kita sebelum ni berkenaan dengan Al-Mufassal. Kata salah saya dah baca hadis daripada Sahih Muslim tu. Ada 9 macam itulah dalam Sahih Muslim punya hadis tu, surah-surah Mufassal ni ya. Baca balik ya. Al-Mufassal. Cari kat internet tu ada lah tu insya-Allah. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Kemudian hamba itu berkata, wahai Rabb, bagaimana aku mendapatkan semua ini? Maka Allah berfirman dengan istighfar. Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Banyaklah kelebihan istighfar ni ya. Banyak kelebihan istighfar, bacalah semula ya. Orang datang jumpa tanya siapa, saya lupa dah. Aku tak ada anak, dia kata istighfar. Kebun aku tak ada hasil, kata istighfar. Ya? Banyak. Istighfar lah, istighfar ni kurang-kurangnya berapa Rasulullah buat? 70 ke 100 kali. Ya? Istighfar tu kena istighfar yang datang daripada hati tu. Kena ada perasaan masa istighfar. Ya? Dalam kereta dari rumah ke pejabat ni, beratus lah istighfar. Tak payah cari masa khusus lah. Dalam kereta tu kita seorang-seorang tu kan, nak pergi pejabat ni, kata kelahi dengan anak-anak kat belakang lah. Ni kata kelahi dengan anak-anak kiri kanan Yana, tak tahulah anak ni melompat. Tapi anak-anak semua duduk diam, pakai seatbelt, semua taat. Tak duduk celah driver. Okey, boleh istighfar tenang-tenang. Istighfar, selawat pun boleh banyak dalam kereta. Start kereta, keluar rumah je terus zikir sampai ke pejabat. Oi, banyak tu. Masa lain tak ada dah. Masa-masa tu lah. Lepas isyak kan, duduk kejap kiok lah. Kejap kiok lah. Gitulah. Wallahualam. Alhamdulillah. Dalam baca bersama pun, kita boleh slow-slow habis dah surah Isra. Nanti panjang umur, sihat tua badan kita, minggu depan, kita ambil surah Al-Kahfi. Al-Kahfi semua dah hafal dah. Tafsiran Al-Kahfi sepatutnya semua dah baca berulang-ulang kali dah. Kita sama-sama baca kan? Jadi tafsiran Al-Kahfi patutnya kita dah tahu dah. Bila kita baca, kita dah dapat cerita ni. Dah masuk cerita pekebun pula. Dah masuk cerita Nabi Musa. Dah masuk cerita Zulkarnain, Ya'juj, Ma'juj dan sebagainya. Dalam bacaan kita tu kita dah patut rasalah. Kita ni golongan yang tak pandai bahasa Arab ni kan, saya lah. Ada guru-guru bahasa Arab ni, dia baca Quran tu, dia hafal tu, dia tahu tu mana. Macam saya tak adalah. Tapi kurang-kurangnya bila surah-surah yang semua baca ni, kita dah boleh rasalah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, insyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.